سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Fadil pengurusi, bagi Tuan Imam dan seluruh ahli-ahli tangkuasa masjid Surah Fatur Rahman, Alhamdulillah, tahiyatan wa salaman alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan syukur pada Allah Ta'ala. Subuh yang mulia, Allah pilih kita sebagai tetamunya. Menjadi tetamu Allah waktu subuh ni istimewa. Tidak semua orang Allah Ta'ala pilih. Walaupun kadang-kadang dia ahli masjid, ahli surau. Tapi subuh ni dia special. Kalau kita buat kenduri kahwin, tetamu yang datang rumah kita tu ada 3 jenis. Ada tamu yang kawan rapat kita, sahabat yang rapat dengan kita. Kita jumpa dia, kita jemput dia, tak payah hantar kad. Dan kita beritahu dia supaya dia datang awal. Tetamu datang awal ni tetamu yang datang bukan untuk makan, datang untuk bekerja, untuk tolong. Tetamu yang kedua ialah tetamu yang kita hantar kad dia. Dia mari untuk makan, dia bukan mari untuk bekerja. Sampai-sampai dia makan, lepas makan dia bersalam dengan tuan rumah. Kadang-kadang tuan rumah dia bersalam dengan tuan rumah. Lalu tuan rumah tersebut seronok gembira tamu datang. Tetamu yang ketiga ialah tetamu yang kita tak undang dia, kita tak panggil dia, tapi dia tamu yang istimewa. Iaitu tamu yang datang bersama pengantin, rombongan pengantin. Kita tak hantar kad pada dia, tapi datang bersama pengantin. Duduk istimewa, meja istimewa, ayam 2 ekor seorang. Balik tak bersalam tuan rumah. Masjid ni ada tetamu yang Allah datang khas untuk menjadi pekerja-pekerja kepada agama Allah, penolong-penolong kepada agama Allah. Dia ni pekerja waktu mari subuh. Sebab tu tuan-tuan yang datang waktu subuh ni, tuan-tuan ada tugas. Apa tugas dia? Tugasnya jadilah penolong kepada agama Allah. Kunu ansarallah. Jadilah kamu semua penolong kepada agama Allah. Macam mana kita nak tolong agama Allah? Iaitu dengan menghidupkan apa yang diperintah oleh Allah dan menghidupkan larangan apa yang dilarang oleh Allah. Bukan kita meninggalkan larangan, tapi kita kena hidupkan larangan tersebut. Bukan kita buat amal soleh, tapi kita kena menghidupkan amalan soleh. Makna kena sebarkan al-amru bil ma'ruf. Ada perintah. Ma'ruf makna benda yang orang tahu baik. Semua orang tahu baik. Orang alim, orang jahil, orang sekolah, tak sekolah, semua tahu. Sebab itu dipanggil ma'ruf. Ma'ruf benda yang diketahui baik. Semua orang kata benda baik. Walaupun benda tu benda baik, tapi kena suruh. Kena suruh. Kenapa? Kerana kebaikan, orang yang melakukan kebaikan dapat pahala, tapi orang yang menyuruh melakukan kebaikan dia dapat berkali ganda pahala. Dalam ayat dia baca kali imam tadi, Allah Ta'ala sebut mereka mendapat pahala yang sangat besar di atas apa yang kita suruh, kita arahkan. Sebab tu al-amru. Al-munkar mana benda dibenci, benda yang orang tak suka, benda yang tak disukai. Tapi walaupun benda tak suka, kena larang. Jadi orang yang mari waktu subuh ni ialah tetamu yang ditugaskan dengan tugas khusus, iaitu untuk menjadi penolong kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur banyak pada Allah. Kerana subuh ni tak boleh jamak semayang dia, tak boleh kasar dengan waktu lain, dia special. Waktunya pun waktu tak panjang. Jadi kerana itu sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan semua, Nabi sebut rakaatani minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat semayang sunat fajar lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jangan tinggal sunat sebelum subuh. Sunat subuh tu jangan tinggal. Kalau kita semayang, ada jemaah semayang, kita tunggulah sekejap. Sebab apa? Sebab besar sangat fadilatnya. Pernah satu hari Nabi SAW tertidur bersama para sahabat di satu lembah.
Ya, di tengah-tengah hadis disebut lembah syaitan. Ya, kerana waktu tu Nabi dan para sahabat mengantuk sangat, dan sahabat-sahabat minta pada Nabi untuk rehat sekejap sebelum sambung perjalanan pagi besok. Nabi setuju. Ya, dan Nabi tanya siapa nak gerak sembahyang subuh, kata Bilal saya. Bilal sanggup untuk kejutkan subuh. Tapi lalu mereka pun tidur, semua tidur, nampak sahabat tidur, Nabi pun tidur, Bilal seorang yang tak tidur. Ya, sambil-sambil duduk tunggu waktu subuh ni, akhir Bilal pun tertidur. Bilal pun manusia juga. Ya, Bilal pun tertidur. Ya, dalam hadis disebut kami tidak jaga melainkan panas muka, mana matahari dah tinggi dah. Ya, matahari dah cerah dah. Nabi bangun-bangun tengok cerah dah. Ya, lalu kata, mana Bilal? Sebab Bilal janji nak kejut. Mana Bilal? Ya, lalu Bilal datang, ya Rasulullah maafkan saya pun tertidur juga ya Rasulullah. Ya, orang tidur jangan marah. Ya, kerana tidur ni ya, benda yang bukan berkatah kehendak dia, di luar kemampuan dia. Tidur ni kita ingat apa-apa. Tak apalah, Nabi ambil wuduk, sahabat-sahabat ambil wuduk, bila azan subuh. Lepas tu sembahyang sunat subuh. Ya, pukul 7, pukul 8 pagi tu sembahyang sunat subuh dulu. Ya, berdasarkan hadis ni boleh kita bangun tu, kita kena sembahyang pada waktu, sembahyang terus. Ya, boleh kita sembahyang sunat, ya, dan lepas tu mereka sembahyang berjamaah. Ya, jadi ini tetamu yang awal, tetamu yang pertama. Tamu yang kedua ialah tamu yang ada majlis ilmu baru dihadir ke masjid. Tak ada orang ngajar, dia pun tak hadir. Ada kad jemputan, dia mari kenduri. Tak ada kad jemputan, dia pun tak datang. Tuan rumah jemput, dia hadir. Ya, masjid ni tak boleh begitu. Ya, kita hadir sebagai tetamu Allah. Ada kuliah, alhamdulillah. Tak ada kuliah pun tak apa. Ada jamuan tak apa, tak ada jamuan pun tak apa, kita datang. Ya. Yang ketiga, tamu yang paling tak guna sekali. Ya, kalau dalam kenduri kahwin tu tamu yang datang bersama pengantin. Ya, tamu yang ketiga ni tamu, ya, bila ada majlis orang besar-besar, adalah muka dia. Ya, kalau tak ada majlis orang kenamaan, muka dia pun hilang. Dia mari bukan meraihkan rumah Allah, dia meraihkan, ya, orang yang di manusia tersebut. Ya, tamu dalam kenduri kahwin tadi datang meraihkan pengantin, bukan nak meraihkan majlis perkahwinan. Sedangkan kita hadir meraihkan majlis perkahwinan. Kita datang meraihkan rumah Allah, meraihkan, ya, masjid sebagai rumah Allah Ta'ala. Bukan kerana sipulan-sipulan tu dia orang kenamaan. Ada kadang-kadang ada orang besar datang, adalah muka dia. Bila orang besar tak ada, dengan dia pun tak ada. Ini tamu paling tak guna sekali. Tak apalah, sebagai muqaddimah. Ya. Sahabat-sahabat sekalian, syukur banyak pada Allah Ta'ala, ya, kerana kita dipilih dalam situasi, ya, dunia yang penuh dengan cabaran dan dunia yang tidak menentu. Ya, kita berada di zaman yang sangat tak tentu arah, segala-galanya, sistem, ya, dan suasana yang telah pun berubah. Allah Ta'ala bila dicipta muka bumi, ya, Allah Ta'ala letakkan mizan, ya, wada'al mizan. Ya, Allah letakkan perimbangan. Dunia ni ada perimbangan dia. Ya, dan semua ada sukatan-sukatan dia tertentu, jarak dia, ya, kedudukan dia, semua tu dijadikan dengan penuh perimbangan, dengan penuh mizan. Ya. Jadi Allah tatghaw fil mizan. Jangan kamu melampau dalam mizan, dalam perimbangan, sukatan timbangan. Jangan kita ganggu perimbangan tersebut. Dunia ni ada perimbangan Allah Ta'ala buat. Jangan ganggu perimbangan tu. Bila ganggu, dia akan, sistem akan punah. Sistem akan rosak. Ya, kenapa? Kerana ada gangguan pada ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, kenapa Allah jadikan bukit di situ? Kenapa Allah jadikan tanah landai di sini? Kenapa Allah jadikan sungai di situ? Kenapa bentuk sungai tu mesti bengkak-bengkok? Boleh Tuhan buat sungai straight? Boleh. Tapi kenapa Allah Ta'ala buat bengkak-bengkok? Ya, jangan ubah. Ya, apa yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana ciptaan itu ada tujuan tertentu. Ya. Sekarang dunia berdepan dengan cabaran besar. Ya, duk sibuk dunia ni kerana, ya, dikaji daripada tahun 1800 sampai tahun 2000, kepanasan dunia dah naik, makin naik. Dunia, suhu dunia makin naik, makin panas. Ya, sekarang 1.1 darjah Celsius. Ya, dan mitigate untuk jangan sampai 1.5 darjah. 1.1 apa yang berlaku? 1.2 apa yang berlaku? 1.3 apa berlaku? Ini
kajian-kajian dibuat. Ya. 1.5 dijangka tahun 2050. Ya. Dunia akan naik, suhu dunia akan naik 1.5 darjah Celsius menjelang tahun 2050. Apa yang berlaku tahun 2050 kalau tak buat sesuatu, para air laut akan naik sekurang-kurangnya 3 meter. Ya, 15 kaki. 15-16 kaki. Bila paras laut naik 15-16 kaki, apa yang akan berlaku? Bandar-bandar di sepanjang pantai akan tenggelam. Ya, pulau-pulau termasuklah pulau Maldives akan hilang. Maldives ni rendah tuan-tuan. Ya, lebih kurang dalam 10 kaki paras laut, tak sampai setengah-setengah tempat tu. Ya. Bandar-bandar yang ada di pantai akan tenggelam. Dan perubahan mendadak akan berlaku. Sebab bila paras air laut meningkat, maka kadar kemasukan air masin ke dataran jauh ke dalam. Sekarang lebih kurang dalam 10 atau 5 ke 10 km. Dia akan naik sampai 20-30 km, menyebabkan dataran yang biasanya subur akan jadi dataran yang tak boleh hidup tanaman. Ya. Jadi dunia sekarang ni cuba berusaha supaya pastikan jangan sampai 1.5 darjah Celsius. Ya, tahun 2050. Sebab tu kebanyakan dunia meletakkan sasaran net zero, ya, pada tahun 2050. Ya, isunya kita sekarang ialah negara yang merosakkan, dunia yang merosakkan ialah negara maju. Ya, negara maju dah buat macam-macam perindustrian. Satu bom letupan di Hiroshima dan Nagasaki menyebabkan kepanasan dunia jauh bertambah. Ujian senjata nuklear, ujian senjata yang canggih ni menyebabkan kepanasan melampau. Ya, dan termasuklah semua yang berlaku ni. Ya, pelepasan gas yang sangat serius. Jadi isu sekarang ni orang takut 4 darjah Celsius. Saya duk fikir neraka ni tak tahu berapa ribu darjah Celsius. Nauzubillah. Ya. Sebab tu tuan sekalian, manusia ni, ya, para ulama disebut, kalau nak kaji dunia, kaji manusia. Sebab Tuhan buat sama je. Manusia ialah elemen yang kecil sebagai gambaran kepada elemen yang paling besar. Dunia manusia sakit, bumi sakit. Kita buat rawatan untuk kita makan ubat, bukan untuk elak mati. Mati tetap akan mati. Ya. Pergi jantung, buat bypass jantung, ubat rawatan macam-macam, bukan untuk elak mati. Sama juga dunia, apa yang dibuat untuk mengekang kerosakan dunia ni bukan untuk mengelak kiamat. Kiamat tetap akan berlaku. Sampai masa kiamat akan berlaku. Ya. Tetapi apa yang kita boleh buat, kita berusaha. Tetapi apa yang menjadi tanggungjawab sekarang ialah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ni model. Sebab tu Allah Taala utuhkan Nabi Muhammad. Nabi ni bina manusia, bukan bina alam ni. Sebab alam ni akan jadi elok kalau manusia tu elok. Alam akan punah kalau manusia tu punah. Maka yang perlu dibaiki apa dia? Bukan alam tu, manusia tu. Ya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Allah Ta'ala sebut berlaku kerosakan di daratan, di lautan disebabkan tangan manusia. Maka yang kena betul siapa dia? Alam ke manusia? Manusia. Ini pendekatan Islam lah. Ini pendekatan Islam. Berbeza dengan pendekatan Barat. Pendekatan Barat dibaiki alam tanpa baiki manusia. Islam dia kata tak. Kalau kamu nak bina alam, nak jaga alam, nak jaga, bina manusia ni. Bina manusia. Baik. Nak bina manusia, bina di mana? Bina hati manusia. Ya. Ala inna fil jasadi mudghah, iza salahat, salahal jasadu kullu. Wa iza fasadat, fasadal jasadu kullu. Jadi kalau kita nak bina manusia, kata Nabi SAW, ingat dalam tubuh kamu tak ada seketul daging. Baik dia baik semua. Rosak dia rosak semua. Mana pun dia? Kalau nak baiki alam, baiki hati manusia. Hati dia baik, alam akan baik seluruhnya. Ya. Jadi kita akan dapat kesimpulan bahawa yang nak fokus mana. Kalau kita nak fokus semua kerja setiap hari, pecah kepala kita tu. Bangun pagi nak fikir anak lagi, sekolah lagi, isteri nak makan lagi, makanan tak ada, fikir semua semasa. Oh, tak boleh, jam.
Ya, ada orang kadang-kadang benda yang tahun 4-5 tahun dia fikir. Saya pernah seorang hamba Allah mari jumpa saya, dia kata saya ni musim tu ustaz. Ya, ialah kita ni pendapatan tak banyak, anak-anak sekolah, ya. Anak saya yang sulung 3 tahun lagi masuk sekolah menengah, duduk asrama macam mana, nak duduk macam mana. 3 tahun lagi dia fikir asrama anak dia dah. Ya. Kadang-kadang kita ni kena faham bahawa kita hidup ni ada benda aulawiyat dalam hidup kehidupan kita ni, ada keutamaan. Pakaian kita, mana utama? Nak pakai seluar ke nak pakai baju? Seluar dulu. Jangan pakai baju seluar tak pakai. Ya. Seluar dulu. Lepas tu baju. Ya, kopiah, songkok, kemudian ya, tak ada tak apa. Hidup kita begitu. Ada perkara daruriyah, perkara yang wajib kita jaga. Ini tak boleh tidak. Tak ada kompromi. Ya, perkara ni tak ada kompromi. Ya. Jadi perkara yang tak kompromi dalam ekonomi ada, dalam politik ada, dalam sistem sosial ada, dalam perundangan semua ni perkara daruri ni dia ada. Dalam Islam daruriyah al-khamsah. Ad-daruriyah al-khamsah. Daruri ni dalam Islam 5 benda je. Tak boleh kompromi. Yang pertama agama. Ya, ini yang kadang-kadang orang tak faham. Mereka menganggap dalam Islam ni, orang Islam agama macam agama lain, orang lain tak. Dalam agama lain ataupun dalam kalangan bangsa lain, budaya lain, agama tu bukan prioriti. Tapi dalam Islam yang pertama agama dulu. Sebab agama tu menentukan perbuatan kita, ada pahala, tak ada pahala, baik buruk, halal haram, semua tu berdasarkan pahala, berdasarkan agama. Sebab tu orang yang murtad dihukum bunuh. Ya. Yang murtad dihukum bunuh. Kenapa orang murtad dihukum bunuh? Sedangkan dalam Islam tak ada paksaan untuk masuk, untuk menganut agama. Nak masuk agama, Islam tak paksa. Islam tak nak paksa. Ya. Kalau kita paksa, dia jadi munafik. Islam tak nak orang munafik. Islam nak orang ikhlas. Masuk kerana Allah. Tak nak masuk tak apa. Tak nak masuk tak apa. Tapi bila dia menganut Islam, dia terikat dengan peraturan Islam. Sebenarnya standard je. Benda ni benda biasa je. Ya, bukan benda pelik pun. Tuan-tuan pergi ke Amerika, pergi ke UK, masuk sana cop pasport, tuan-tuan terikat dengan undang-undang di sana. 100% tuan-tuan, walaupun saya orang Malaysia, tapi saya terikat dengan peraturan. Pasal apa? Sebab kita dah masuk dalam negara dia, ya, cop pasport masuk. Kita pun terikat dengan undang-undang di sana, peraturan di sana, sistem di sana, 100%. Ya. Kita langgar peraturan di sana, kita dihukum. Boleh kita, saya orang Malaysia. Ya, tak boleh. Sebab tu bila seorang tu masuk Islam, dia terikat dengan peraturan Islam. Ya, dalam Islam yang tak boleh bergurau, tak boleh main-main, soal akidah. Ya, soal akidah. Ya, sebab akidah ni prinsip. Yang lain boleh kompromi. Akidah tak boleh kompromi. Terutama dalam urusan yang menyebabkan ya, syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Allah istihar, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah Taala tidak akan ampun dosa orang syirik padanya. Tetapi kata Allah, Allah sedia mengampun dosa selain pada syirik pada Allah. Lain pada syirik, Allah Taala boleh ampun. Syirik Allah tak boleh ampun. Ya. Ada orang kata takkan Tuhan pun tak boleh ampun, kan dia Tuhan. Ya, kan dia Tuhan. Takkan Tuhan pun tak boleh ampun. Memang Tuhan boleh ampun, tapi dia beritahu dia tak nak ampun. Nak macam mana? Dia beritahu dia tak nak ampun. Dan dia istihar bahawa dia tak akan ampun dosa macam ni. Dosa dan tak ada kompromi. Ya, jadi urusan agama. Ya. Yang kedua akal. Akal perkara daruri. Menjaga akal ni daruri ya. Islam tak boleh kompromi orang yang merosakkan akal. Yang merosakkan akal ni ada 3. Ya. Satu, rosak akal fikiran dia, ya, kerana sesuatu di luar daripada asap. Contohnya dia minum arak, mabuk, hilang akal. Jadi tak siuman. Jadi hilang akal dia kerana dia buat sesuatu. Ya, sesuatu yang merosakkan akal. Sebab tu dalam Islam, orang yang buat benda yang merosakkan akal ni dihukum. Hukum tu hukum hudud. Ya, hukum hudud maknanya hukum yang Allah tentu. Ya. Orang yang minum arak, ambil dadah dan seumpama yang merosakkan akal.
Ya, tetapi orang yang akalnya memang rosak bukan kerana dia hilang taklif. Masya Allah. Umpama orang gila ahli syurga. Ya, tuan-tuan kalau tuan-tuan jumpa nak tengok ahli syurga, orang gila tak ahli syurga tu. Ya, kalau tuan-tuan nak baik pada ahli syurga, buat baiklah pada orang gila. Tapi kalau tuan-tuan banyak sangat duk borak orang gila, takut orang kata tuan-tuan pun sebahagian daripada dia. Kadang-kadang kita jumpa orang gila ni, hormati orang gila. Ya, orang gila ni istimewa tuan-tuan. Saya tak pernah dengar orang gila kena COVID. Tuan-tuan jumpa orang gila kena COVID. Orang gila tak kena dengue. Orang gila dia makan merata-rata. Sakit tak perut dia? Tak sakit perut dia. Dia tidur merata-rata. Kena dengue tak? Tak kena dengue dia. Istimewa manusia ni. Ya, sangat istimewa. Ya. Jadi ahli syurga. Jadi siapa-siapa nak jadi ahli syurga, itu sebahagian dia. Ya. Yang ketiga, dia tak gila akal, dia tak rosak, tapi pemikirannya dirosakkan. Ya, minda dia rosak. Ya, dengan bacaan-bacaan yang mengarut, dengan melihat benda-benda yang merosakkan, maka minda dia akan rosak. Cara berfikir dia teruk. Kadang-kadang yang terpelik, cara berfikir dia. Ya, bila banjir berlaku, bawa buah kelapa, buahnya, ya, pantai. Tuan-tuan boleh fikir tak? Macam mana cara dia fikir dia? Ya, MS hilang, bawa buah kelapa, tengok teropong. Ya, kita kata dia bukan gila tu, dia tak gila kan? Ya, tapi minda dia punah. Sebab tu Islam melarang perkara khurafat, kerana khurafat tu merosakkan minda. Ya, Islam tak bagi benda-benda yang merosakkan akal, cara berfikir. Sebab tu indoktrinasi, ya, benda yang dipaksa pada akal hingga akhirnya akal tu tak fikir benda lain. Ya, orang berfahaman komunis, dia menganggap komunisme lah yang paling baik. Ya, kita demikian juga. Ya, sebab apa? Sebab diindoktrinasi. Ya, Yahudi diindoktrinasi pemikiran dia bahawa kalau dia masuk surga dia kena bunuh orang Islam. Ya, siapa-siapa yang ada dosa, banyak dosa, kalau dia bunuh orang Islam, maka dia dapat pahala. Ya, kalau dia bunuh 40 orang Islam, dia akan masuk syurga tanpa hisap. Sebab tu dia bunuh orang Islam tak rasa apa. Pasal apa? Sebab diindoktrinasi bahawa ini perintah agama. Pada agama tak pernah suruh benda macam tu. Tuan-tuan, bila tuan-tuan sembelih kambing, tuan-tuan rasa berdosa tak? Ya, nak sembelih kambing untuk akikah anak. Kita pun ambil pisau apa kat sembelih kambing. Rasa berdosa tak? Tak rasa berdosa. Bahkan rasa dapat pahala. Pasal apa? Kerana perintah agama. Yahudi ni bila dia anggap itu perintah agama, tu diindoktrinasi tu, maka dia kata bunuh ni tak apa. Ya, bunuh orang Islam tak apa. Bakar ambil rampah harta Islam tak rasa apa. Pasal apa? Sebab dia rasa ini perintah. Kerana ya, bishop dia punya rahib-rahib dia mengajar benda demikian. Ya. Sebab tu ahli kitab ni, ya, ada yang beriman, ada yang kafir di kalangan mereka. Yang ketiga, daruriyah, perkara asas, harta. Sebab tu Islam bagi pemilikan harta. Bukan macam komunis. Komunisme dia tidak bagi pemilikan harta. Harta milik bersama. Untuk hidup lebih adil, maka cara fikir dia diajar, kalau harta kita kongsi bersama, kita makan bersama, kita share bersama, maka kita rasa adil. Itu adil. Islam kata tak. Adil itu bukan begitu. Adil memberi hak kepada tuan punya, tetapi dia tanggungjawab dengan harta dia. Ya. Di sinilah bezanya, ya, dengan kapitalis. Kapitalis memberi hak kepada mana-mana orang untuk miliki, tetapi dia tak ada tanggungjawab. Dia tak wajib zakat, dia tak wajib sedekah, tak ada apa. Maka dia hanya melahirkan orang yang kaya bertambah kaya, bertambah tamak, dan ini yang sedang berlaku hari ini. Rasuah bukan berlaku dengan orang bawah cara kecil lah, yang atas, ya, yang besar-besar, ya. Yang besar, gaji besar ni, gaji belah-belah ribu, tak cukup lagi ke makan? Ya, takkan tak cukup makan. Ya. Kadang-kadang sampai 10,000 gaji sebulan. Ya, saya menteri, saya tahu gaji. Ya.
Bukan tak cukup. Takkan tak cukup, tuan-tuan. Inilah kita biasa susah. Saya biasa pendapatan kita kerja dulu, dapat 3,000, start gaji kerja 1,000. Dapat 2,000 tu rasa besar masa tu. Dapat 2,000 rasa besar. Ya. Tapi kenapa? Ketamakan. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Manusia dilekakan dengan kumpul harta. Suka tengok harta. Akaun bank ni 10 juta, akaun ni 20,000, yang ni 50,000. Suka tengok. Makan Maggi. Ya. Ni sebab tu Islam harta boleh miliki, yang halal saja, yang haram tak boleh. Dan harta boleh kembang. Islam menggalakkan kita kembang harta. Kembanglah harta, buat modal perniagaan, buatlah. Tapi ingat, harta ni akan ditanya dua perkara, daripada mana dapat, ke mana kita belanja. Yang lain semua ditanya satu je. Ya. La tazalu qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta tus'alu an arba'in. Kata Nabi SAW, tidak berganjak kaki manusia, kaki anak Adam di padang mahsyar. Ya, bangun-bangun pada mahsyar tu duduk situlah. Tak akan bergerak ke mana-mana. Tak bergerak ke tempat dihisap. Tak akan bergerak ke mana-mana hingga ditanya 4 perkara. An umrihi fi ma afnah. Umur ke mana habis? Umur 60 tahun, 70 tahun, ke mana habis? Dihabiskan. Yang kedua, zaman muda. Buat apa dengan zaman muda? Zaman muda Allah tanya. Zaman tua Allah tak tanya. Muda Allah tanya. Ya, zaman muda ke mana digunakan? Sebab tu ya, sekarang ni bila masuk pengundi 18 tahun dalam sistem, ya, maka pemuda ditambah tanggungjawab. Dia kena memahami politik, bukan tahu politik, tapi dia memahami. Sebab dia sebahagian daripada mereka yang nak pilih pemimpin. Orang nak pilih pemimpin, dia kena tahu apa syarat pemimpin yang nak pilih, apa pemimpin yang boleh pilih, mana pemimpin yang tak boleh pilih. Dia kena tahu, ya, dan dia bertanggungjawab di atas apa yang kita pilih. Ya, adapun kita pilih baik, tiba-tiba dia jadi jahat, maka dia bertanggungjawab pada Allah. Kita tak tanggungjawab. Kita buat gerai ataupun wakaf, ya, satu bangunan tepi pantai, tiba-tiba ada orang pergi buat maksiat, maka kita tidak akan dapat dosa. Ya, sebab kita bukan buat untuk maksiat. Tiba-tiba orang lain salah guna. Macam kita guna internet lah. Ya, kita guna internet, jalan raya. Ada orang guna jalan pergi berjudi, maka dia menanggung dosa di atas itu. Bukan orang yang buat jalan tu, orang buat jalan tak akan dapat dosa. Harta ni, sebab tu orang yang dalam Islam, darurah ketiga, harta ni siapa yang mencuri, dihukum dengan hukum hudud. Siapa yang tak mencuri harta dia, maka diguna tempat yang baik, Allah gandakan pahala dia. Ya, Allahu Rabbi. Ya, saya duduk tengok tu sekalian. Satu hari saya tanya almarhum Tok Guni Aziz tentang masalah harta dan sebagainya. Dia kata gini, apa-apa yang Tuhan bagi atas kita dunia ni, biar boleh tolong kita sampai ke akhirat. Apa-apalah tuan-tuan, pangkat, kebesaran, ke harta, ke anak isteri, ke kereta, ke apa, biar boleh tolong kita sampai ke akhirat. Nabi kata kenderaan kamu tu ada 3. Satu, kenderaan yang kamu guna untuk keperluan hidup kamu seharian. Pergi pasar, pergi pejabat, pergi apa. Ini kenderaan yang baik. Yang kedua, kenderaan yang kamu gunakan dia untuk mempertahankan agama Allah, maka ini lebih baik. Yang ketiga, kenderaan yang digunakan untuk maksiat pada Allah, maka elaklah, kata Nabi. Jangan guna kenderaan untuk maksiat pada Allah. Sama juga harta yang lain. Ya. Jadi oleh kerana itu, yang keempat, keturunan. Ya. Daruri, wajib jaga keturunan. Ya, sekarang keturunan orang tak jaga dah. Dunia dah tak mula menjaga keturunan. Perzinaan di mana-mana, anak luar nikah ni beribu-ribu. Ya, dunia tak tahu beratus ribu setahun anak luar nikah. Keturunan dah tak menetap tentu arah. Ya. Islam sangat ambil berat masalah daruri. Daruri apa dia? Kena jaga keturunan. Ya. Sebab tu Allah benarkan orang laki-laki kahwin 2, 3 sampai 4. Ya, kenapa? Kerana ada wanita, ada waktu isteri dia tak boleh bersama dengan suami dia. Ya, kerana uzur, datang haid. Maka suami dia tak boleh bersama isteri dia. Ya, ataupun waktu isteri dia bersalin, dia tak boleh bersama isteri dia. Ya. Ataupun kerana sebab-sebab yang lain. Sebab tu dibenarkan kahwin 2, tapi dengan syarat berlaku adil dan sebagainya. Ada Islam, dia bukan kata tak boleh. Dia kata tak boleh begini, tapi bolehnya begini. Ya.
Jadi oleh kerana itu Islam sangat jaga tu. Kenapa wanita tak boleh kahwin 2-3 suami? Kerana keturunan. Ya, supaya dia mengetahui zuriat keturunan dia tu. Kalau 2 suami dia, anak tu tahu anak siapa. Laki pertama ke, suami pertama ke, atau suami kedua. Ya, pernah seorang Allah mari jumpa saya. Dia kata saya ada masalah besar Ustaz. Saya kata apa masalah? Nak cerita pemalu tapi ceritalah juga minta tolong. Saya dimadukan oleh isteri saya. Ni dunia nak kiamat tuan-tuan. Ya. Dia ni saya tanya dia, jadi kamu ni suami muda ke suami tua? Ya. Dia kata dia rupanya dia ni suami nombor 2. Isteri dia, maaflah, orang negara lain. Ya. Orang seberang. Ya. Datang bekerja di sini dan mengaku tak kahwin. Jadi dia ni kahwin lah. Sebab isteri dia kata tak kahwin, dia pun kahwin. Dah kahwin beberapa tahun kemudian, suami tu datang. Jumpa heboh cerita. Jadi kata dia, aku ni suami muda lah, suami muda. Ya. Allah Rabbi, macam-macam cerita mutakhir. Yang kelima, nasab. Ya. Ya. Keturunan, yang keempat tadi keturunan yang kita jaga. Yang kelima ialah maruah. Ya. Maruah maksudnya tak boleh tuduh orang perempuan zina. Tak boleh tuduh orang zina tanpa dia ni orang baik yang soleh, ya, maka tak boleh tuduh pun satu kesalahan. Satu hari pagi Sayyidina Umar nak mari sembahyang subuh. Tengah jalan dia nampak 2 orang laki-laki, seorang lelaki seorang perempuan tengah buat maksiat pada Allah. Ini Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Umar. Dia nampak. Tapi Umar nak cepat nak pergi sembahyang subuh, nak segera. Sampai di masjid lepas sembahyang, Sayyidina Umar beritahu, tengah jalan tadi aku tengok orang tengah seorang lelaki seorang perempuan tanpa pakaian tengah buat maksiat pada Allah. Ali kata, ya Umar, mana 4 orang saksi kamu? Ya, mana 4 orang saksi kamu? Umar kata, tak, aku tak kata dia berzina, aku kata dia tengah buat maksiat pada Allah. Sebab kalau kita tuduh berzina, kita kena buat saksi. Sebab tu kalau dalam bab liwat, bab saksi tu, jangan main-main suka-suka tulis, ya, istilah-istilah yang saya nak sebut pun, ya. Tulis gambaran bahawa orang tu telah berzina ke telah melakukan liwat. Jangan sekali-kali. Kita tak ada saksi. Jangan campur dalam bab macam ni, sebab bab ni akan ditanggungjawab di akhirat. Kenapa tuduh zina saja kena hukuman hudud? Kenapa tuduh rasuah tak kena? Ya. Oh, sipulan-sipulan telah ambil rasuah. Ramai orang tuduh macam tu. Dia tak ada bukti pun. Tapi dalam kes tuduh zina saja sebab 80 rotan. Kalau tak boleh buat saksi. Kenapa tuduh rasuah tak? Kerana zina dia melibatkan maruah dan keturunan zuriat orang tu. Ya. Adapun dia tuduh mencuri, dituduh mencuri ke, dituduh rasuah ke, ya, dia melibatkan harta yang boleh dipulang balik. Maruah ni tak boleh tuan-tuan. Maruah dah rosak terus. Harta dalam undang Malaysia pun, undang negara dunia pun, ya, sipulan-sipulan menerima duit, kemudian dia awal mahkamah, kemudian dia setuju pulang balik duit, dibuang kes. Ini yang berlaku pada 2-3 kes di Malaysia, termasuk yang dalam kes YMDB. Ya, sipulan-sipulan dituduh mengambil duit daripada YMDB, maka dia pun setuju pulangkan balik. Bila pulang balik, kes dia gugur. Ya, kes dia gugur. Tapi dalam bab maruah dituduh berzina, saya tarik balik tuduhan saya. Tuduhan dah rosak dah. Dia, reputasi dia, keluarga dia, anak-anak dia dah rosak. Ya. Jadi tak apalah, nak balik kepada prinsip kita. Hebatnya Islam ni, dia melihat kepada benda yang besar, kepada fokus kepada yang kecil. Ya. Yang kecil ni kena jaga. Apa yang kecil? Manusia-manusia. Ia nak jaga apa dia? Dan tu manusia jaga hati manusia. Ya. Dalam istilah moden sekarang disebut sebagai menjaga minda manusia. Kalau akal kita positif, dia akan tengok benda dalam konteks positif. Tapi kalau akal kita negatif, semua kita tengok negatif. Kalau kita sayang pada seorang manusia, semua kita rasa nampak baik. Orang cara berjalan dia pun bagus, cara senyum dia bagus, cara marah dia bagus. Ya. Pasal apa? Sebab bila kita dah sayang, semua kita akan nampak positif. Tapi bila kita benci, walaupun dia buat benda baik, kita akan nampak benda tak betul. Ni orang baik ni nak jadi calon ni. Ya, ni orang baik ni
ada benda lah ni nak ni. Ni orang baik-baik ni nak menantu lah ni. Cara berfikir. Sebab tu kata hukama, lebah oleh kerana minda dia mencari madu, dia akan pergi cari bunga di mana-mana tempat yang ada bunga dia kerja. Walaupun dalam tempat pembuangan sampah. Tempat buangan sampah ni tempat yang busuk, tapi oleh kerana sifat dia mencari kebaikan, maka dia akan cari kebaikan. Dia akan cari ada tak pokok bunga dalam tempat tong sampah tu. Tapi lalat, tabiinya jahat, tabiinya buruk, walaupun dia masuk taman bunga, dia akan cari bangkai. Dia akan pusing cari bangkai. Pasal apa? Sebab minda dia. Sebab tu sekarang ni, tuan-tuan, saya baru ni orang tuduh saya pergi umrah, tak ambil vaksin. Saya pun keluar gambar. Saya dah vaksin. Cukuplah lengkap. Termasuk dos penggalak sekali. Kemudian dia kata tak ambil MM. Saya ada kad pun. Dah ambil pun. Tapi yang tuduh ni ustaz. Takkan dia tak tahu kaedah? Kan Allah Ta'ala ajar kita, tanya dulu, betul tak betul? Sebab sepatutnya orang yang tahu belajar agama ni, sebab tu saya malah jawab pasal apa, sebab orang belajar agama takkan dia tak tahu. Sekarang ni tak kira agama tak agama, dilanggar semacam je. Sepatutnya ahli agama dia lebih hati-hati sebab dia tahu hukum dosa fitnah, menyebar fitnah, buat fitnah, dia tahu. Takkan dia tak tahu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Kalau datang orang fasik buat berita, kamu siasat dulu berita tu. Tapi kalau orang fasik, kita disuruh siasat. Tapi kalau orang soleh, Allah tak suruh siasat. Kalau orang tu memang, jadi orang menganggap dia betul. Ni bahayanya. Dia kata, takkan ustaz menipu. Siasat penipu. Oh, ustaz pun menipu juga. Lagi teruk kan? Mula-mula orang kata, tak kalah ustaz menipu. Ternyata bahawa dia menipu. Akhirnya orang kata pada dia, oh ustaz pun menipu. Jadi yang ustaz-ustaz lain pun habis. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam situasi begini, zaman ni zaman penuh fitnah. Sebab tu kalau tuan-tuan baca cerita yang memburukkan orang tua orang ni, tak usah share lah. Sekali pun betul. Tidak semua benda betul kita boleh kongsi. Umpama kita tahu, contoh Tok Bilal kahwin seorang lagi, contoh. Saya sebut Tok Bilal lah, sebab kalau Tok Bilal berani, Tok Imam lagi berani. Contoh. Kita tahu, memang sah. Tapi kalau kita sebar berita, kan jadi huru-hara rumah tangga dia. Kan rosak porak-poranda dengan fitnah macam-macam. Dia cerita sikit je, tapi orang reka. Macam fitnah pada Aisyah lah. Memang Aisyah, waktu balik tu, memang Aisyah keluar nak buang air. Betul. Kemudian lepas buang air, Aisyah balik-balik rasa kalung dia jatuh. Dia patah balik tempat dia buang air, dia cari, lambatlah sikit. Waktu itu sahabat-sahabat yang tukar usung, Aisyah ni duduk dalam usungan, mari Nabi kata okey, sambung jalan. Dia pun angkat 4 orang. Aisyah ni badan kecil, dia panggil Humairah ni si kecil molek. Aisyah ni badan ni bukan besar, dia kecil. Jadi tukar 4 orang lelaki-lelaki usung. Sahabat angkat usung jalan. Tak tahu dalam tu Aisyah dah tak ada, Aisyah dah keluar. Sebab dia tutup keliling. Betul tak? Betul. Aisyah keluar, tengok-tengok dah tak ada. Orang tak ada. Tukar usung tak ada. Aisyah fikir 2. Dia nak kejar, dia bimbang takut sesat. Sebab dia bukan jalan-jalan pasir ni, dia hilang jejak dia. Kita angkat kaki, angin mari tu hilang, tak apa. Aisyah bimbang takut dia sesat, maka dia buat keputusan, dia tunggu situ. Dengan harapan bila orang tu sedar, dia patah balik cari Aisyah. Betul tak? Betul. Sampai sini betul lagi? Betul lagi. Safwan, seorang lagi sahabat yang juga keluar buang air. Lepas buang air dia balik tengok tak ada orang lelaki dah. Semua orang tak ada.
Dia tengok ada seorang ada Aisyah. Dan dia kenal Aisyah. Ya. Berarti dia tinggal berdua. Maka bila ada Safwan tahu jalan ke Madinah. Lalu mereka bertolak balik berdua. Balik dah, nak kejar rombongan tu. Balik. Ya. Aisyah berjalan jauh di belakang, Safwan depan. Sampai ni betul lagi cerita tu? Betul lagi. Sampai Madinah, tukar usung, letak usungan, tengok-tengok Aisyah tak ada. Bila Aisyah tak ada, gempar Madinah. Riuh, mana pergi Aisyah? Ya. Nabi tanya, mana pergi Aisyah? Kamu usung dia. Ya Rasulullah, kau tak. Betul tak cerita tu? Betul lagi sampai situ. Tiba-tiba Aisyah dengan Safwan sampai ke Madinah tengah malam. Bila sampai Madinah, alhamdulillah, Aisyah balik dah bersama Safwan. Di sinilah bermula fitnah. Di sinilah. Bukan di kalangan sahabat, tapi di kalangan puak munafik. Puak munafik tengok ini kesempatan. Ya, ini kesempatan. Sebab tu kadang-kadang media sosial yang jahat ni, dia bukan fikir baik, dia fikir oh ini kesempatan. Ya, banjir nampak kayu, oh ini kesempatan pembalakan. Ya. Walaupun kawasan tu tak ada walak pun. Ya, sebab otak dia begitu. Pemikiran dia set begitu. Lalu tersebar fitnah. Aisyah buat jahat dengan Safwan. Siapa yang sebar? Orang munafik. Sebar cerita lelaki dengan perempuan, cerita yang tuan-tuan tak payah viral, orang akan tolong viralkan. Tuan-tuan kahwin dua, tak payah tuan-tuan beritahu, orang lain akan beritahu. Ya, fitnah umat Muhammad akan datang melalui pintu wanita, kata Nabi. Sebagaimana fitnah ke atas Bani Israel masuk melalui pintu wanita, fitnah umat Muhammad akan masuk melalui pintu wanita. Aisyah difitnah. Ya. Sahabat-sahabat ada yang percaya. Tengok. Mula-mula buat munafik ya. Munafik memang kerja dia. Tapi sahabat-sahabat ada yang percaya, makin ramai, makin kuat, mengatakan Aisyah melakukan maksiat. Kebetulan pula Aisyah ni perancangan Allah Ta'ala yang kadang-kadang kita tak tahu apa hikmah dia. Selepas tu baru Allah beritahu. Aisyah dia demam. Balik daripada musafir itu dia demam 2 minggu. 2 minggu dekat rumah, dia tak keluar rumah. Selama 2 minggu Aisyah tak tahu pun orang tengah fitnah dia dengan Safwan. Sebab dia tak buka handphone. Kalau tuan-tuan ada telefon 430 ke, tuan-tuan lebih selamat. Ya. Aisyah dia demam, dia tak tahu orang fitnah dia. Cuma dia nampak Nabi balik rumah, makan-makan, keluar. Tapi Aisyah, itu kebiasaan Nabi. Aisyah tak tegur, Nabi tak tegur Aisyah. Tapi Aisyah tak rasa apa-apa. Sehinggalah 2 minggu Aisyah keluar, ya, jumpa dengan sahabat-sahabat lain, Juwairiyah, isteri Nabi, maka heboh cerita. Barulah Aisyah tahu. Bila Aisyah tahu, lalu Aisyah kata, patutlah Nabi tak tegur aku. Sebelum ni tak rasa bersalah pun Nabi tak tegur. Ya. Dia mula nak kait tu. Ya. Waktu tengah kecamuk itu, sahabat-sahabat mari. Abu Bakar duduk menangis je. Abu Bakar menangis. Pagi, petang, siang, malam menangis. Pasal apa? Aisyah anak dia. Ini Rasulullah. Ada sahabat kata, ya Rasulullah, kamu cerai aja Aisyah ya Rasulullah. Kahwin dengan wanita lain. Kami sanggup cari wanita lebih baik pada Aisyah. Macam-macam ceritalah. Allah Rabbi. Ini di kalangan berapa orang sahabat-sahabat Nabi. Sehinggalah Allah Ta'ala biarkan berapa lama ayat tu tak turun? Hampir sebulan. Setengah kata mereka 40 hari kemudian baru ayat Quran turun membersihkan Aisyah. Boleh tak tuan-tuan? Berlaku je Allah waktu ayat Quran clear terus. Boleh? Allah Maha Berkuasa. Tapi kenapa dibiarkan? Kenapa waktu tu Allah tak jawab? Kenapa Allah tak waktu turun Quran? Ya. 40 hari kemudian baru turun ayat membersihkan Aisyah. Ya. Kata almarhum Tuan Aziz, waktu ribut tengah kuat, jangan lawan, tunduk kepala dulu. Ya. Ribut dah berlalu, baru kita bangun.
Waktu tengah kecamuk banjir, tak sagi pam air, hujan tengah turun, nak pam apa? Kita pam ni bila hujan dah berhenti, air genang, air tak mati, baru kita boleh pam keluar. Waktu hujan tengah turun, tak usah basuh rumah lagi, banjir akan lain lagi. Tapi kita nak cepat. Allah Ta'ala biarkan kes dia 40 hari, tuan-tuan. Barulah Allah beritahu. Ya. Pertama, Allah tegur orang beriman. Dia kan para sahabat Nabi. Ya. Yang mafhum pada ayat tersebut, sepatutnya kamu orang beriman, bila mari fitnah pada Aisyah, kamu katalah, mustahil Aisyah buat begitu. Ya. Tolak terus je. Takkan Aisyah buat macam tu. Ya. Ni orang beriman, orang beriman kita kena stand kita, kena pendirian kita. Ya. Takkan orang macam ni buat macam tu. Isteri Nabi ni mak kita, tuan-tuan. Ummahatul Mukminin. Mak bagi, sebab tu isteri Nabi tak boleh kita kahwin. Lepas Nabi wafat, semua isteri Nabi haram dikahwini. Aisyah masa tu umur 18 tahun baru. Waktu Nabi wafat, umur Aisyah 18-19 tahun baru. Ya. Tapi kenapa tak boleh kahwin? Kerana pertama memang ada larangan mengharamkan, sebab dia mak. Tak boleh kahwin. Ya. Semua isteri Nabi tak boleh dikahwini. Ya, sepatutnya orang beriman mari macam ni, tolak terus je. Yang kedua, ya, Allah kata, Allah Ta'ala biarkan supaya kamu, hai orang beriman, kamu kenal siapa yang munafik, siapa yang soleh. Ya, siapa yang munafik, siapa yang soleh, siapa yang jujur, siapa khianat. Dengan cara tu kita melampau pattern dia, tengok. Sekarang kita tahu. Yang ketiga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan, ya, orang yang beriman yang terpengaruh. Ya, kita kadang-kadang orang tulis ni kan kita pengaruh juga. Ya, walaupun logik akal tak menasabah, takkan. Tapi kadang syaitan dia ganggu. Ya, dia kata bukan, mesti ada tu. Ya, kadang-kadang tak menasabah pun. Ya, jadi oleh kerana itu kadang kita terpengaruh sebagai manusia, ada masa kita cuai, ada masa kita lalai. Tak apalah nak sebutnya kesimpulannya. Ya, saya kesimpulan pada apa yang kita bincang pagi ini tentang perkara yang asasi yang tak boleh kompromi dalam Islam. Dalam ekonomi pada, dalam hidup kita ada perkara yang utama, perkara yang jadi keperluan hajiah, perkara yang jadi dipanggil tahsiniyah, keselesaan. Masjid kena ada. Bila saya nak kuliah, mana perkara yang daruri, wajib kena ada, mesti kena ada, tak boleh tak ada. Yang tak boleh tak ada, penceramah kena ada, pendengar kena ada. Tuan-tuan mari, penceramah tak mari, tak di kuliah. Penceramah mari, tuan-tuan tak ada seorang, tak di kuliah. Itu daruri. Yang kedua, keperluan. Ya, jadi benda perlu. Kalau tak ada, tak berapa, tak sempurna lah. Mikrofon, keperluan. Elektrik, keperluan. Meja tak ada pun tak apa. Ya. Aircon tak ada tak apa. Kipas tak ada pun tak apa. Itu dipanggil, dalam hidup kita sekarang ni, kita banyak belanja kepada benda yang keselesaan. Ya. Kita, maaf cakap, sebahagian kita rumah tak ada. Ya. Rumah sewa lah, kebanyakan rumah sewa. Padahal rumah tu keperluan tu. Tuan-tuan kena ikhtiar juga dapatkan rumah. Kalau tuan-tuan bekerja, isteri tak bekerja, na'udzubillah, kalau tuan-tuan meninggal, isteri nak duduk mana? Anak duduk mana? Ni keperluan. Indonesia, walaupun dia pendapatan dia satu masa dua rendah, ya, hidup dia, tapi kebanyakan dia usaha juga adakan rumah. Kita tak, kita rumah sewa, 40 tahun sewa rumah tak ada. Sedangkan ni keperluan. Tapi TV 3 rumah kita, kereta 4 rumah kita kadang-kadang. Yang hajiah keperluan ni banyak, tapi yang daruri ni, ya, sama juga dengan sistem lain. Kesimpulan apa yang nak sebutkan tadi ialah, inilah kata Nabi, inna hazad din yusrun, sesungguhnya Islam ni agama yang mudah. Ya, walam yusadad din adun illa ghalabat. Ya, dan tidak ada siapa yang menyulitkan urusan agama, orang tak akan peduli agama tu nanti.
Bila payah-payah, benda yang mudah tapi dipayah-payahkan, akhir orang tak peduli. Allah Rabbi, nak kahwin dua payah sangat, akhir orang berzina. Orang berzina. Arab ni mahar dia mahal, mas kahwin dia mahal. Nak kahwin Arab ni tuan sekalian, pertama kena sediakan kereta sebuah ke isteri, yang kedua kena sediakan rumah, yang ketiga kena orang gaji. Hantaran perkahwinan pula kadang 1 sampai 500,000, 600,000. Ramai perempuan tak kahwin di Saudi. Laki-laki tak mampu nak kahwin, pasal apa? Mahal sangat. Ya. Akhirnya apa berlaku? Berzina. Ya. Sebab manusia, fitrah dia tak boleh, dia mesti nafsu ni dia kena ada jalan keluar. Ya. Pasal dia dulu kata Nabi SAW, bertindaklah dengan tepat, bukan bertindak dengan betul. Betul tu wajiblah, tepat. Waqaribu, cari jalan untuk dekatkan orang kepada Islam. Wabashiru, gembirakan. Tak apa, Allah akan ampunkan dosa kamu. Tak apa, insya-Allah Allah Taala sayang pada kamu. Beri, gembirakan dia. Dia dah salah, dia menyesal, gembirakan dia. Wayassiru, permudahkan dia. Ya, tak apa. Ya, dan Islam ni semayang fardu 5 waktu. Ya, permudahkan. Jangan baru masuk Islam tu beritahu, pak cik kena bersunat. Umur 40 tahun baru nak bersunat. Ya. Dan orang Melayu ni hebat. Dia panggil bersunat. Padahal dia tak panggil berwajib. Bersunat. Padahal bersunat tu wajib pada mazhab Syafi'i. Tapi dia panggil bersunat. Ya, berkhitan, bersunat. Wasta'inu, 4. Pertama kata Nabi, bertindak dengan tepat. Yang kedua, waqaribu, dekatkan dia. Yang ketiga, gembirakan dia. Yang keempat, permudahkan dia. Yang kelima, wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in min durjah. Ambillah kesempatan sikit waktu fajar, waktu matahari nak terbenam, mohon doa pada Allah. Ini kesimpulan. Setelah kita usaha ikhtiar, jangan lupalah ya, minta doa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Taala permudahkan urusan agama ni. Ya, Allah Taala perkukuhkan ukhuwah di kalangan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita benar-benar sebagai penolong kepada agama Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wallahu alam. Saya fikir sekadar itu dulu. Ya, pagi ni panjang sikit pagi ni. Kita bercuti ya. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.